Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu alaina ar-rahmata wal barakat. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina Muhammad bi afdalis salawati wa azkat taslimat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumil liqa'i wal hashri wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Yang saya kasihi tuan pengurusi majlis, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, Tok Bila, Tok Siok kalau ada, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali malah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah dapat kita bertemu malam ini. Kemungkinan ada di kalangan kita yang kali pertama berjumpa, yang masih tidak mengenali antara satu sama lain. Alhamdulillah, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Yang memilih kita mari ke rumah Allah malam ini tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala fi muhkami tanzilih. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, tolong beritahu pada umatmu tentang satu perkara, iaitulah jika kamu benar-benar kasih pada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya tuan-tuan sekalian, fattabi'uni, ikutlah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, bila kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan dua perkara. Yang pertama kata Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti kasih pada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah pasti mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, maka dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ni tuan-tuan sekalian nak cerita tentang sunnah yang paling besar yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sunnah al-ittiba'. Sunnah paling besar, sunnah al-ittiba', iaitulah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah kata dalam ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Dan adalah bagi batang tubuh Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Ulama kata ikutan bahasa Arab boleh juga disebut qudwah, boleh juga disebut uswah. Tapi dalam ayat ni Allah pilih kalimah uswah. Kenapa? Disebut qudwah ikutan dalam setengah hal saja. Adapun uswah ikutan dalam segala hal. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia boleh anugerah pekerja cemerlang di tempat kerjanya, maka dia contoh tempat kerja. Tapi balik rumahnya tak apa terajang bini, bukan suami contoh. Ada orang dia boleh pelajar cemerlang, CGPA 4.0. Tuan-tuan sekalian, pointernya tinggi, belajar dapat anugerah dekan. Tapi tuan-tuan di rumah mak dia deraka. Ni tuan-tuan bukan contoh. Contoh di tempat belajar lah. Anak contoh tidak. Ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia contohlah segala hal. Anak boleh contohi Nabi, ayah mak boleh contohi Nabi,
Pemimpin boleh contohi Nabi, rakyat contohi Nabi, pembeli boleh contohi Nabi, penjual boleh contohi Nabi, ayah, suami, segala jenis manusia apa saja posisinya boleh contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud uswah, ikutan dalam segala hal. Sebab tu tuan-tuan, Allah buat Nabi ni manusia. Allah tak buat Nabi malaikat ataupun jin. Kenapa? Untuk diikut. Orang musyrikin kau kata Muhammad bukan Nabi. Nabi apa berjalan macam kita, mata dua putih macam kita, Nabi apa? Kalau boleh terbang lah sabah Nabi. Musyrikin kau kata. Allah pun jawab, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, beritahu pada umatmu yang kata Muhammad Nabi apa? Manusia macam kita juga. Allah kata jawab pada mereka ini, Qul, kata pada mereka, innama ana basyarum mislukum. Ya, memang aku manusia macam kamu. Ana basyarum mislukum. Nabi Muhammad Allah suruh jawab, ya, aku manusia macam kamu. Yuha ilai, yang membezakan aku dengan kamu, aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu apa? Yang paling besar sekali, nak menyampaikan berita bahawa Tuhan sebenarnya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ulama kata Nabi Muhammad ni innahu bashar walakinnahu laisa kal bashar. Dia manusia tapi dia bukan manusia macam kita. Dia manusia macam kita tapi bukan macam kita. Lagu mana pula Ustaz? Tadi kata macam kita, lepas tu bukan macam kita pula. Macam kita apa makna? Mata dua putih, Nabi pun dua juga. Kita telinga dua, Nabi pun dua juga. Kita mendengar dengan telinga, Nabi dengar dengan telinga juga. Itu makna macam kita. Walakinnahu laisa kal bashar, tapi bukan macam kita. Apa makna? Tak ada dosa. Nabi diberi sifat ismah, al-ma'sum, al-ismatu minaz zunub, dilindung oleh Allah daripada dosa. Ada pun kita dosa. Kita semua tuan-tuan sekalian berdosa. Siapa sini tak ada dosa? Cakap kan? Cakap seorang dah jadi, kena tanya kau. Siapa sini tak ada dosa? Nak betul ke betul? Tuan-tuan sekalian, tak ada. Lagi nama al-insan, lagi nama manusia. La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Tak boleh lari dua barang. Al-khata' buat salah, dosa. Wan nisyan, lupa. Salah mesti, lupa mesti. Cuma tugas kita jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Ada pun jatuh juga, itulah kita. Buat dosa takut, bila jatuh dalam dosa segera taubat pada Allah. Itu tugas kita. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh lari dua ni. Sebab tu Allah Ta'ala macam nak beritahu, mu memang lupa. Siapalah semayang ada satu sujud khusus kerana lupa, dia panggil sujud sahwi. Betul tak? Orang kampung kata sujud sahwi. Sahwi sayur. Sahwi sayur tuan-tuan. Sahwi. Sing, he, sipo, waw, ya. Asal kalimahnya sahwun, lupa. Sahwun maknanya lupa. Sahwi, ya belakang tu, ya nisbah dia panggil. Sujud semata-mata kerana lupa, bukan kerana lain, lupa. Itu sujud sahwi. Nak beritahu kita pelupa. Baru ni kan pelumba Malaysia boleh nombor 10. Tengok tak mutu? Tengok tak? Seorang gambar telur tengok benda. Mutu nak main bola? Nak main kau? Nak main benda guli? Main golf? Ambo. Tuan-tuan, itu kan motor kan pelumba Malaysia boleh nombor 10 MotoGP. Kita tak tahu kala.
MotoGP baru ni kan. Tuan-tuan Formula Malaysia tak ada nama ni. Dulu ada Syahrul Yuzi. Tak je menang. Ni baru-baru ni tuan-tuan sekalian, Hafiz Syahrin boleh nombor 10. Tahu tak? Catat sejarah boleh nombor 10 MotoGP, kejuaraan dunia. Hafiz Syahrin pun bila dia boleh nombor 10, dia pun sujud. Pengulas pun kata itu dia Hafiz Syahrin sedang sujud sahwi, kata. Makna tuan-tuan sekalian salah sebut, nak khabar sujud syukur, sujud sahwi tak terang. Tuan-tuan sekalian, Sultan Malaysia bising. Makna suka ke pengulas. Tuan-tuan sekalian, tak payah sukalah, dia salah sebut je. Di sebalik itu boleh jadi pengulas ni bukan orang sebarang, mana set semayang. Kalau tak semayang tak tahu sujud sahwi. Tuan-tuan sekalian, itu makna lupa, sahun. Jadi kita lupa dan buat dosa. Maknanya orang takwa bukan orang dah buat dosa. Orang beriman bukan orang dah buat dosa. Orang beriman, orang takwa bukan dah buat dosa, tapi nak buat dosa takut salah jatuh dalam dosa, sengaja atau tak sengaja, segera taubat. Itu sifat orang takwa. Jadi Nabi tak ada. Dia al-ismah minaz zunub, dilindung oleh Allah daripada dosa. Sempurna Allah Ta'ala, sempurna Nabi. Ada hama juga. Sempurna Nabi tak ada dosa. Ada pun tidur, makan, minum, lapar nak makan, itu Nabi. Ada pun sempurna Allah Ta'ala dalam segala hal, mukhalafatuhu lil hawadis, dia berbeza dengan makhluk. Dosa ke tidur, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, dosa ke tidur, ngantuk pun tidak. Itu Allah Ta'ala. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, Nabi jadi untuk diikut. Baik, bila untuk diikut, kalau Allah buat Nabi malaikat, nak ikut mana? Kalau Allah buat Nabi tu malaikah, nak ikut mana? Jin syaitan tak mau sebut dah. Tuan-tuan kena jahat ni, malaikah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Patah haram tak pernah sebut benda tak molek. Sekali habuk tak pernah buat benda tak molek. Benda Allah larang sekali habuk dia tak pernah buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan taat pada Allah, apa saja Allah perintah dia buat. Ni malaikat. Maka tuan-tuan, kalau malaikat jadi nabi, lagu mana kita nak ikut? Sebab malaikat la yattasifuna bil anusah, puang tak ada. Wala bizukurah, dia tidak lelaki. Wala yakulun, dia tidak makan. Wala yashrabun, dia tak minum. Boleh faham? Dia tak kecing, tak berok. Laki puang tak ada, nikah kau ada. Macam mana nak ikut? Maka Allah tak buat malaikat jadi nabi, tidak. Allah buat yang jadi nabi itu manusia untuk diikut. Boleh faham? Lepas tu Allah pilih dari kalangan manusia setiap umat yang paling mulia jadi nabi. Maka nabi paling akhir, paling mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabi paling mulia, bukan sekadar manusia paling mulia, huwa afdalul makhluqat innal itlaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk secara mutlak, tak ada perbahasan. Tuan-tuan tak payah lawan, tuan-tuan cukup kata ya kedak tahu, jatuh akidah serta merta. Cukup ragu saja. Sebab apa? Secara mutlak Nabi Muhammad makhluk paling mulia banding manusia, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, syaitan, semua makhluk yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja sakut dengan Nabi jadi paling mulia. Kitab banyak, tapi kitab yang diturun pada Nabi, Quran, jadilah Quran kitab paling mulia. Tuan-tuan, bulan banyak, bulan mulia untuk Nabi Ramadan, jadilah Ramadan paling mulia. Umat banyak, umat paling mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kita lah. Cuma sedar syarat ikut Nabi, tak ikut supaya tula jadi hina macam umat lain. Umat paling mulia kita. Tuan-tuan, asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lahir ngelah sekali. Ni kita ni tuan-tuan bukan duduk akhir zaman ni. Kita duduk fasa paling akhir zaman. Tu. Faham tak? Ngelah. Tapi bila mati, bangkit dalam kubur, kita dulu bangkit.
bangkit dari kubur. Kupu padang mahsyar. Tuan-tuan bayang padang mahsyar seluas-luas tempat. Bumi, bukit, gunung diratakan oleh Allah. Manusia tak tahu berapa bilangannya. Yang kalau atas dunia tuan-tuan kata tanah saya Bukit Payung 2 ekar, Kuala Berang 8 ekar, banyak tanah. Hari kiamat tanah kita hanya seluas kaki kita saja. Itulah tanah kita. Tuan-tuan berasok-rasok manusia, tiba-tiba kaunter yang dibuka satu. Tuan-tuan pernah pergi Maybank, 18 kaunter buka 2. Tuan-tuan marah tak? Orang gambar telur nak marah. Pelik orang saya ni baru tahu ni gambar telur ni. Tadi berapa lambat ustaz, sesak maka wala sak mana. Ada orang atur location Pakolah Khairiah. Faham? Nak jatuh sama saya kata pelik dah. Dia kata dah location ustaz, ikut Pakolah Khairiah. Dan sebaik siapa juga tuan-tuan. Kalau dah apa, tuan-tuan atas kira sendirilah. Itu mas. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang gambar telur ni nak tanya macam ni, dia ingat. Apa? Kalau Maybank kaunter banyak buka se, orang gambar telur marah tak? Marah lah. Kita mari jauh-jauh gambar telur, orang Kuala Berang kau marah. Orang Kuala Berang lupa kau cakap helikopter liwa-liwa Kuala Berang. Helikopter liwa-liwa berlega-lega tu. Mari Kuala Berang tu tuan-tuan lupa naik taksi berhenti, naik Uber berhenti, naik Grab berhenti, naik bas, baru siapa Maybank buka se kaunter dah marah. Faham? Orang rumbu buka se. Hari kiamat lautan manusia satu, kaunter satu saja. Dihisap manusia seorang demi seorang. Maka tuan-tuan, patutnya kita umat paling akhir duk ngelah lah. Tidak, kita umat Nabi Muhammad duk barisan depan. Faham ni? Dihisap dulu, mizan kita dulu, titian sirat kita dulu. Bakitlah sekali kerana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dulu. Tuan-tuan ingat titian sirat macam nyata Ustaz Mahmud? Titian sirat tuan-tuan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pandangannya sama dengan Al-Imam Abidul Haramain Fudail Ibn Iyad, 15,000 tahun perjalanan. Titian sirat kita nak meniti ni tuan-tuan percaya tak percaya, nak tambah kita akan titi 15,000 tahun perjalanan. Jambatan titian sirat ini rambut di belah 7, warnanya hitam, tajangnya lebih tajam daripada mata pedang atas dunia, hak paling tajam tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala datang 15,000 tahun perjalanan. Api neraka di bawahnya warna hitam, dalangnya tuan-tuan wallahu a'lam. Sahabat satu ketika duduk dengan Nabi, bunyi satu dentuman kuat, degum bunyi. Rasulullah tanya, atadruna ma haza? Mau tahu bunyi apa tu? Sahabat kata Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul tahu. Nabi kata itulah hajarun, itulah batu besar, rumiya finnar, dilepor dalam api neraka, munzu sab'ina kharifan, itu batu besar yang dilepor daripada permukaan api neraka, hari ini jatuh ke dasar. Tu bunyi detung tu, dia baru sapa. Bila lepor? 70 tahun hari itu. Itulah dalam api neraka. Nak mudah faham, kat gi sudah kuliah, naik atas tak? Naik atas tak masjid, ambil batu bepang sutir, lepor tanah. Berapa minggu siapa? Tuan-tuan sekalian, 5 saat tak siapa. Boleh faham? Batu besar, dia lepor dalam neraka 70 tahun baru siapa ke dasar api neraka, menunggu manusia yang degil dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang, ketika itulah kita membenarkan sabdaan Nabi, kanzul jannah la haula wa la quwwata illa billah. Mahkota syurga, antara barang paling mahal dalam syurga, orang yang banyak sebut la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya aku ya Allah, tak ada kekuatan aku ya Allah, kecuali mu tolong aku selamat. Antaranya atas titian sirat. Tuan-tuan, kalau Nabi tak sunatkan kita sebut masa hayy Allah, pakai tak sebut
Kan bila tu bila bangga Allahu akbar, Allahu akbar, Nabi kata faqulu misla ma yaqulul muazzin, kata macam tu bila sebut, betul tak? Tu bila bangga kan kita jawab. Tapi bila siapa kalimah hayya ala salah, hayya ala falah, tu dia panggil hayya ala. Dua kalimah ini sunat sebut la haula wala quwata illa billah, betul tak? Sebab apa? Hayya ala salah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Isi lagi lah pekal luar dia, kau orang ingat isi. Tuan-tuan, apa makna bila laung kalimah itu? Kita kata tak ada daya aku untuk bila tak ada kekuatan kecuali Allah izin. Siapa? Ini siapa? Allah izin. Mari masjid bukan kerana gagah, Allah izin. Kena syukur banyak-banyak. Kalau kerana gagah, berlambuk orang gagah dak apa? Kalau kerana dak sihat, berlambuk orang dak sihat siapa? Azmi Mustafa, tuan-tuan kenal Ali Setan. Ingat tak? Dulu Ali Setan dah meninggal tuan-tuan, masa hidupnya akhir-akhir umurnya sakit menetang menerak mari masjid, mari duduk so depan, ustaz mengajar duduk so depan. Allah pilih. Ini faham tuan-tuan Mana Allah pilih. Begitu juga titiang sirat. Nombor satu kita meniti dalam syurga. Nabi tanya pada malaikat tu, siapa hak berjalan nak masuk syurga tu? Seorang tu 4 orang, tu ada 80 orang, tu 70,000. Nabi tunjuk ke malaikat. Tu seorang. Nabi malaikat kata itulah Nabi yang tak ada umat. Setengah ulama kata Nabi Ibrahim, wallahu a'lam. Dah tu 4 orang. Itulah cerita dalam surah Yasin. Hak menuju ke syurga 4 orang. Dalam surah Yasin kan cerita ada 3 rasul, seorang je ikut, jadi 4 orang. Betul tak? Baca kat muka surah Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Itu cerita dia tu. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Allah datangkan 2 rasul, dua-duanya lawan, seorang habuk tak beriman. Kerahnya kepala orang zaman tu tuan-tuan. 2 rasul, seorang habuk tak beriman. Pala batu ke batu dia jadi pala, tak tahu lah. Dia tu kepala batu ataupun batu tu jadi kepala dia. Mana pun tuan-tuan degil. Fa'azzazna bisalis. Allah buat mari rasul yang ketiga, yang lawan juga. Seorang yang beriman. Hak tu yang disebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang pemuda dari sudut bandar, namanya ulama kata bandar itu Antaqiyah, mengajak ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku marilah ikut rasul-rasul. Rasul-rasul disebut dengan kalimah plural, jamak, mana apa? 3 rasul. Beriman seorang. Namanya yang beriman itu namanya Habib An-Najjar. Dibunuh tuan-tuan sekalian kerana istiqamah dengan Islamnya. Tapi masuk syurga 4 orang berjalan. Ada hak Nabi tengok, oh ni ramai sikit, 80 orang. Malaikat kata itulah Nabi Nuh. Itulah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan dakwah 950 tahun, hak ikut kan 80 orang. Betul tak? Ada riwayat kata 20. Hak kuat sikit kata 80. Tuan-tuan bayang, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum min du'ai firara, kata Nabi Nuh. Aku dakwah umatku pagi, petang, siang, malam. Yang ikut sikit je. Berapa pagi, petang, siang, malam tu? Berapa tahun? 950 tahun. Orang gambar telur ada tak 100 setengah dia? Tak jumpa tak 100 nerak dah tuan-tuan. 100 setengah lagu mana wallahu a'lam. Ni 950 tahun dakwah. Ulama kata tu bukan umurnya. Nabi apa nama tuan-tuan?
Nabi Nuh dilantik jadi rasul 40, tambah 40 lagi, dekat 1000 umur. Tiba-tiba hak ikut 80 orang. Dah sehari berapa orang sehari? 950, 80. Dah sehari berapa nisbah? Tak siapa seorang, tangan saja ikut mana. Tuan-tuan sekalian. Tapi kuat sabar Nabi Nuh, munasabah masuk 5 rasul ulul azmi yang paling mulia. Saya ustaz ni tuan-tuan, hak darah, hak lemah ni tuan-tuan, hak ada kelemahan manusia biasa. Kalau pergi kuliah 3 orang yang dengar, lemah dah rasa. Tak pernah berlaku lagi. Tak pernah berlaku lagi. Kalau lah duk bayang, kalau lah aku pergi mengajar 3 orang yang dengar, lemah dah rasa. 3 orang tu, seorang tu bik gitan dah masuk-masuk. Mana? Tinggal 2 orang. Seorang lagi duk katok lutut, duk pandang siling, katok lutut, pandang siling. Rupanya tak dengar. Kok ni, kok. Patut kita jekoh je buat dah tahu kan. Kita buat kelakar. Kita jekoh. Supaya tula muka dia. Sebab rupanya pekak. Faham tak lagi? Tinggallah seorang lagi. Seorang lagi ni, orang lain baca subhanaka la ilma lana. Nak kuliah. Dia baca bismikallahumma ahya wa amu. Doa apa tuan-tuan? Tak tahu. Jangan awak pada cucu itu. Cucu tahu lah. Doa tidur lah tuan-tuan. Kena molek. Dah nak ngajar apa lagi? Seorang tu biar dah asuk-asuk, seorang lagi pekak, seorang lagi tidur. Dah. Jadi tuan-tuan, wallah Allah tembur tunggu apa? Tu baru ujian kecil. Nabi Nuh 80 orang. Rekah cerita, Nabi tengok ramanya. Nuh siapa paling ramai? Rupanya 70,000. Gerombolan pertama. Malaikat kata, itulah umatmu ya Muhammad. Rupanya paling ramai kita. Tu gerombolan pertama baru. Tak bagi hak nombor 2, nombor 3 tu dah. Hak pertama 70,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita jadi mulia kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia panggil sunnah al-ittiba'. Boleh faham? Maka tuan-tuan, Nabi kita paling mulia. Nabi paling mulia. Nabi Adam nombor 1 lahir, ada pun paling mulia Nabi Muhammad. Tuan-tuan ingat Nabi Adam, dia pernah berdoa sebut nama Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat adalah hadis dalam kitab Al-Imamul Hakim. Nama kitabnya Al-Mustadrak. Tara hadis hasan. Dia cerita dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi Adam pernah buat satu kesilapan, pergi makan buah khuldi. Ingat tak? Dalam syurga. Allah Ta'ala kata uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Betul tak? Fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, hei Hawa, duduklah dalam syurga. Makanlah nak makan apa, minumlah nak minum apa, buatlah nak buat apa. Jangan buat satu perkara ni saja. Jangan kamu dekat pokok ini, pokok khuldi. Dekat pun tak boleh, makan apatah lagi. Nampak? Syaitan pun keheh. Kah cerita, makanlah buah tu. Allah turunkan Nabi Adam atas dunia kerana kesilapan itu. Ulama kata ini silap yang ada hikmah. Silap yang ada hikmah. Kalau Nabi Adam tak turun atas dunia, tak ada lah kita hari ni. Faham? Ngabat telur lagi tak ada. Jadi tuan-tuan sudah. Kita lagi lah tak ada. Maka turun atas dunia, Allah Ta'ala kata apa? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajar beberapa kalimah pada Nabi Adam, iaitulah kalimah taubat. Itulah kesalahan kali pertama dan kali terakhir Nabi Adam. Allah terima taubatnya. Ni faham ni? Cuma Nabi Adam diingat dosa ni sampai kiamat. Kan kita pergi kiamat esok kan tak jalan seorang. Mana ada kita jalan seorang? Semua perlu kepada bantuan. Maka orang nombor 1 kita jumpa nak minta syafaat Nabi Adam. Nabi katalah hadis sahih, Nabi Adam kata, aku tak boleh tolongmu, aku ada dosa banyak. Kenapa dosa? Dosa makan buah khuldi sampai kiamat dia ingat. Sekali tu ya. Sampai kiamat dia ingat dosa ni. Kita ustaz kata banyakkan istighfar kerana kita banyak dosa. Dia kata, kita dah ada dosa.
comel muka, mengaku tak ada rasa. Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Adam fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih, masa dia mohon ampun, Nabi sebutlah sepotong hadis. Nabi Adam dia sebut kalimah ya Rab bihaqqi Muhammad. Syarah. Dia berhenti. Habis ni. Ya. Pukul 10 ambo. InsyaAllah pukul 10 tuan-tuan duduk, saya balik. Terus ke bang dulu? Terus dalam tertetih ditulis lapan suku. Boleh saya anjak sikit? Belah ni boleh? Belah ni? Slow. Kalau suruh berhenti lalu. Jadi tuan-tuan sekalian, kat ada ni Nabi Adam doa. Saya kabodoh ke apa nama saudara kita tadi, Ustaz Tok Imam Tok Bilal, pengurusi masjid, bukan? Jadi tuan-tuan minta maaf dah taaruf ni. Saya minta tadi 8.30 boleh? Lepas tu kita semayang, tuan-tuan selawat lepas tu boleh? Saya ada program pula. Faham ya? Pun tembus lalu. Jangan marah ni. Makanan tu tuan-tuan makan belaka, insya-Allah. Kalau ada lah. Baik. Tuan-tuan, Nabi Adam kata apa? Ya Rab bihaqqi Muhammad. Ya Allah dengan hak Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Yang baca doa Nabi Adam, yang disebut dalam doa tu siapa? Nabi Muhammad. Pelik tak pelik? Pelik lah. Nabi Adam lahir dulu, Nabi Muhammad Nabi ngujung, tiba-tiba disebut nama Nabi Muhammad. Allah tanya mu kenal mana? Ini bukan tanda Allah tak tahu, ni tanya nak suruh kita tahu ni. Mu kenal mana Muhammad? Nabi Adam kata, saat aku angkat tangan memohon ampun pada Allah, terlihat di tiang-tiang arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang nak masuk Islam, pergi jabat agama, nampak? Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Islam tak lagi? Islam tak lagi? Tak lagi. Kena sebut nombor 2, wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu dipanggil 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah saja tak duduk lagi. Kena sebut wa anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan semayang 13 rukun dalam semayang, buat belaka hak lain, selawat je tak ingat. Sah tak semayang? Tak sah. Marilah imam Mekah ke imam mana ke, tinggal selawat tak sah semayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syekh Mishari Al-Affasi. Ada? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sa'id Al-Ghamidi. Lebih kurang lah, walaupun duduk sama. Boleh dah? Macam-macam syekh dia baca, tapi selawatnya tinggal, batas sembahyang, tak sah. Tu tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur banyak kita kata soalan kubur, man rabbuka man nabiyuka man imamuka qiblatuka. Hadis sahih yang banyak diulang, 2 yang utama. Soalan dalam kubur, hadis sahih 2 yang utama, wajib ditanya malaikat. Yang pertama man rabbuka, yang kedua ma ra'yuka an hadzal rajul. Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa pandanganmu atas ini lelaki, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cerita apa? Besarnya, mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam pun tambah selagi, kalau bukan kerana Muhammad, tidak akan dijadikan alam ini. Faham? Kalau bukan kerana Muhammad, tidak akan dijadikan alam ini. Apa kata Allah? Benar telah hangmu wahai Adam alaihi salam. Jadi tuan-tuan, dalam gerang tanah kan nama kita, betul tak? Hakikatnya pinjaman saja. Bumi ni sebenarnya hak milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tu penduduknya. Tapi hak peliknya, tuan rumah jadi asing, penumpang pula jadi macam tuan. Betul tak? Tuan rumah jadi asing, orang ikut Nabi jadi asing. Orang dah ikut Nabi tak pelik. Contoh, orang pakai luar pendek pelik tak? Tak pelik.
Biasa lah. Orang kata biasa lah. Tapi kalau jumpa di mall, pasar raya besar, muslimat pakai purdah, ikut pakaian isteri Nabi, orang pandang pelik lalu. Orang pakai baju dalam aja tak pelik. Pakai purdah je, hatu pelik. Itu contoh. Maka kata Nabi, bada al-islamu ghariba, Islam mari pelik. Aku bawa agama orang Mekah, agama yang benar, orang Mekah rasa pelik. Islam tu mereka rasa pelik. Islam pun tersebar seluruh dunia. Fasayaudu ghariba kama bada'a. Kata Nabi, Islam akhir zaman esok akan kembali dipandang pelik. Padahal itulah ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi mari bawa apa? Nabi mari, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak aku utuhmu wahai Muhammad kecuali rahmat sekian alam. Apa rahmat? Islam. Itu. Nak selamatkan kita dengan Islam. Maka Islam tu apa dia? Tuan-tuan, Islam tu apa makna? Ad-din. Islam bukan ritual, bukan. Islam itu ad-din, cara hidup daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara. Itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya kata Nabi contohlah segala hal. Nabi contoh di rumah, Nabi contoh individu paling mulia, Nabi. Nampak? Individu paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ajin nipu, tak ajin pelawak, cakap betul tak mau. Masa sebelum jadi Nabi, orang Mekah, Sultan Mekah gelar dia Al-Amin. Nabi Muhammad namanya Muhammad, nama yang tak pernah ada atas dunia, kata ulama. Nabi Muhammad lah mula-mula pakai nama Muhammad yang terpuji. Boleh faham? Lepas tu kata Nabi, khairul ismi ma'ubbida wa hummida. Nak wi nama ke anak, nak wi nama ke cucu, nama Allah, nama Nabi. Itu paling mulia. Ni sampai sebulan dengung duduk tepi tikar. Orang tanya buat apa? Payah nak cari nama anak lah. Payah apa nama Allah, nama Nabi Hadis lain kata Abdullah wa Abdul Rahman. Yang paling mahal sekali nama Abdullah Abdul Rahman. Tapi kita pandang lekeh Abdullah Muhammad. Dia orang panggil loh gitu Dan awak pun kita lah kena panggil molek. Tuan-tuan, tak nama Allah, nama Nabi Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min. Tak boleh nama Nabi Muhammad, Ahmad, Taha. Apa? Tak boleh beri nama ulama, nama yang ada makna. Paling kurang kena ada juga nama Allah, nama Nabi. Itu lepas ni. Lepas hari lah akan datang. Ni dok sampai sebulan dengan buat ke payah sangat. Jadi tuan-tuan, nama Nabi Muhammad. Orang kampung pula beri gelaran padanya Al-Amin. Apa makna? Orang yang amanah, tak pernah cakap pelawak sekali habuk. Dia tuan-tuan, gelaran orang kampung beri ni mahal. Betul? Gelaran orang beri, orang awam beri, itu mahal gelarannya. Kalau di Indonesia kiai, kalau orang banyak ilmu, dia bukan mana-mana universiti beri. Orang yang dapat manfaat daripada seorang orang yang alim akan digelar kiai. Di Yaman Al-Habib, di Mesir Al-Sheikh, di Malaysia Tuan Guru. Ini nama mahal. Orang kampung beri tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Ilmunya tersebar pada umat, Tuan Guru. Itu Nabi, orang gelar dia Al-Amin, kerana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia faham ni? Nabi juga contoh seorang apa tuan-tuan? Seorang apa nama? Ayah contoh. Nabi tak aje siapa tangan atas muka anak tak aje. Anak Nabi 7 orang, 6 meninggal, tinggal se. Betul tak? Anak Nabi berapa? 7. Jangan ada ingat. Lagi cucu tanya tak ki anak Nabi berapa? 18 aku rasa. Nyereka dah. Nyereka rasa boleh. 7. Kan ada lagu kan cucu kata 7 tak ki kau tak ki. 7 cucu pun nyanyi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan. Betul tak? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Ruqayyah bahan dia orang Melayu Rogayah dia panggil. Itu Ruqayyah asalnya. Jadi tuan-tuan 7.
Semua wafat, mati, tinggal seorang, Fatimah. Bila seorang, tuan-tuan, bayanglah lagu mana Nabi beri kasih sayang. Nabi kata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu yang paling beri kasih sayang pada anak dan isterinya. Beken kena pada tepat, kasih kena pada tepat, gurau kena pada tepat. Ini kena cukup sifat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna sayang lembut sama, bukan. Dak tutup aurat pun lembut juga. Dak mayang pun dak mayang ke. Lembut tak cukup. Anak pun apa besar dak mayang. Anak tu bi rumah dak tutup aurat, pakai luar lagi ketak lemak. Anak bukan 8 tahun, 18. Ni pakai luar berenang. Mau nak pergi mana? Anak tu pasar malam. Jalan molek dah. Dak agak terang. Dak terang. Atu dia panggil, mai sini kejap. Anak tu buat apa bolak ayah panggil. Ni seluar mu tu. Anak habis debor dah ni. Ingat anak marah. Bang, seluar mu tu mau beli mana? Aku nak beli ke mak mu selah. La ilaha illallah. Ingat anak marah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, bukanlah makna kasih sayang begitu. Ayah ada tempat kena marah juga. Tuan-tuan tak marah dengan kita-kita terjun neraka. Berapa ramai orang kaki masjid, kaki mayang jemaah, orang bagus, orang yang tuan-tuan buat amal soleh banyak, dosanya kurang. Niti atas titian sirak, laju kerana amal solehnya banyak, tapi anaknya masuk neraka, mendakwa pada Allah. Ya Allah tu tengok tu laju. Comel. Dah apa dah? Sedap gamak laju. Tu ayah aku. Anak dia kata, tu ayah aku, ya Allah. Dia atas dunia aku duk tutup aurat, langsung duk penuh hajar. Kerana dia aku masuk neraka. Lalu dikait ayah, terjunlah neraka itu. Wala'iyazbillah. Jadi kasih tu kena faham ni. Maka tepat kena kasih lembut-lembut. Nabi Muhammad paling lembut. Jadi Nabi ni bila seorang tumpah ke cucu lah. Tumpah ke cucu. Kasih sayang dia. Cucu Nabi Hasan dan Husain. Asang duk main dengan Nabi, tuan-tuan, orang tengok Allah. Kalau orang tengok tak boleh lawan kita. Lagu mana kasih ke cucu? Cucu duk main ke bawah, main ke atas. Tak ada cucu lah nak orang ada budak-budak. Dia semayang, Nabi semayang, Hasan duk atas, Nabi duk arah. Kakak cium apa? Kemudian tuan-tuan, Nabi jadi kuda, Hasan naik atas, Husain masuk ke bawah. Nabi jadi kuda, Husain pula naik atas, Husain masuk ke bawah. Layang cucu dia. Itu contoh seorang ayah, seorang Toki Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mari tengok, gini rupa Nabi layang cucu, gini rupa Nabi layang anak. Dia pun kata ke Nabi, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, sekali habuk dah aja cium. Nabi kata apa pada Aqra? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Faham? Dia faham ni? Sebab apa cucu tak mau balik rumah dia? Sebab beken rumah. Mak kata balik rumah tak ki, cucu kata malah. Sebab apa dah beken rumah? Dari atas tangga siapa balik beken? Beken rumah tak ki. Tak cucu nak balik mana? Beken pada tempat lah. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan, itu Nabi SAW. Rupanya begitu Nabi layan. Nabi juga contoh suami. Ni dah aja siapa muka ni. Faham? Contoh seorang suami paling baik tuan-tuan sekalian. Nafkahnya cukup, kasih sayangnya cukup. Kita kadang-kadang tuan-tuan, berapa ramai muslimat mengadu pada saya, ustaz, suami sambil menangis ni, tuan, sambil menangis. Dia kata apa? Suami saya tak pernah beri nafkah. 30 tahun nikah tak pernah beri nafkah. Tuan-tuan, tak beri nafkah sama macam tak semayang, sama macam tak puasa lah. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nabi pesan bab ni dalam khutbah paling akhir Hajjatul Wada'. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha fin nisa. Hei manusia, aku nak pesan padamu, takutlah kamu pada Allah dalam urusan perempuan, isteri kamu, anak kamu. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Kamu ambil mereka sah masa akad nikah, itu sebenarnya kamu ambil amanah daripada Allah. Ingat bila menikah tuan-tuan wajib beri mu'annun nikah, as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal, nafkah.
zahir dan batin. Zahir baju, pakaian, makan minum, tak mewah, tak apa, asal kenyang. Hari Rabu si goreng, hari Selasa si goreng, terbalik. Selasa si goreng, Rabu si goreng, Khamis si goreng, Jumaat si goreng, asal makan. Faham? Tak ada masalah. Bukan mesti mewah, asal cukup makan. Boleh. Itu nafkah. Pakaiannya. Kemudian batin, jimuk. Kemudian batin yang kita tak sedar, ilmu agama. Tak erti aja, kena ajak dia tak mari dengar. Boleh faham? Ataupun dia tak boleh mari, ada anak kecil, ni cokoh ni TV 8, ni 18. Suruh isteri buka, tengok live. Hari ni tuan-tuan nak belajar agama, tak ada alasan. Faham? Mereka kata apa buat dosa, tak tahu. Orang mereka tak tahu. Apa tak tahu? Tak belajar. Apa tak belajar? Nak jawab apa? Tak jawab apa? Tak ada orang ngajar mereka. Allah jawab gitu. Lah nak kena timbang. Lah. Hari ni tuan-tuan, antara negeri yang paling makmur masjidnya 7-8 tahun kemudian ni, negeri Terengganu. Antara paling makmur masjid. Dari Kemamang sampai ke apa nama Kuantan luar tu, saya tak boleh sebutlah. Kemamang sampai ke Besuk saya mengajar. Tuan-tuan sekalian, suasana sangat kita suka lihat. Tak percaya terjalan maghrib apa tak? Tak jauh. Batu Nang sampai Batu Buru. Kanan ngajar, kiri ngajar, kanan ngajar, kiri mengajar. Orang mengajar semua. Kita nak pergi tambuh tu saja. Jadi apa alasan nak jawab pada Allah Ta'ala kalau tak erti? Faham? Maka kena pastikan. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, tolong jaga diri kamu. Allah tak berhenti situ. Wa ahlikum nara, ahli keluarga kamu, isteri anak kamu juga kena jaga daripada bakaran api neraka. Dah anak nak erti mana dah, kalau ayah pun tak dengar. Tuan-tuan, 24 jam Allah beri nyawa, 24 jam Allah beri masa, nikmat Allah tak pernah terkira, tiba-tiba kira dengan Allah Ta'ala. 24 jam nak sejam belajar agama, berkira. Allah tak pernah kira. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, aku tak pernah minta kamu bayar walau sepasang atas segala nikmatku. Akulah yang beri rezeki pada kamu dan pada mereka, walaupun tak beri orang kafir, orang fasik, aku juga beri, kata Allah. Tuan-tuan, kalau Allah minta bayar hujang setitik sepasang, agak-agak berapa bil sebulan? Kalau Allah minta tuan-tuan sekalian, nyawa kita terik sepasang, embuh sepasang, berapa sebulan? Ketuk 5 sen. Tuan-tuan ingat tak nikmat ketuk? Ada orang diuji nak ketuk tak boleh ketuk. Kencing 8 sen. Tuan-tuan kata kencing tak berasa nikmat. Memang tak berasa. Tuan-tuan tak diuji. Sahabat saya 2 tahun tak boleh kencing. Nak kencing tak boleh kencing. Terang habis sakit suti tubuh. Buang air besar berok tuan-tuan. RM1 kalau Allah minta. Berapa sebulan? Tuan-tuan tak berasa besar. Saya diuji Allah tahun lepas bulan 8. Tak pernah hayat masuk hospital. Lama ni tengok orang yang masuk hospital. Adik-beradik saya 5-4 orang masuk hospital belakang. Saya tak pernah masuk. Tiba-tiba kena sakit kali pertama, masuk hospital, masuk bilik bedah lalu. Sakit apa tuan-tuan? Usus hujung luka. Usus hujung luka. Ingat ke buasir? Telang ke obat buasir? Rupanya luka, buang air, nangis tuan-tuan. Tak tahan, nangis, sakit. Duduk di hospital Salam, anak buah semua hak mari jemaah, mari ziarah. Saya kata tubik, suruh tubik. Sebab apa? Tak tahan nak menangis. Nak menangis depan orang. Faham? Tubik. Kita kata tinggal Maxi ni seorang dah. Sebab apa? Kerana menganggap dia tak kenal kita. Dia tak kenal. Orang tu kenal tubik. Rupa-rupa bila kita tepik Maxi kata nangis ustaz. Senang juga rupanya. Rupanya jemaah di Pasir Panjang. Jadi tuan-tuan sekalian, sakit. Lepas pada itulah baru kita kenal nikmatnya boleh buang air besar. Nikmat. Ni faham? Dak uji tak tahu. Pasal Allah tak pernah minta kita. Faham? Allah minta 5 kali je semayang. 5 kali. Wak tak tahu tu. 5 kali je mari masjid. Wak tak tahu.
Allahu Akbar. Dia kata, bang napa gitu? Iqamah itu bila ada lagu langsung. Nah, tukar tu bila baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata apa? Niru macam ala TV. Tadi dah sedap niru pula. Hakikatnya tak ambuh mari. Boleh? Tuan-tuan 24 jam. Biarlah ada 1 jam tak apa dah. Mari dengar. Boleh? Mari dengar. Tak kira lah ustaz mana pun, duduk dengar, mengeluarkan kita daripada kejahilan. Biar anak tanya bini, mak ayah pah mana? Bini jawab, ayahmu mana lagi garik buta masjid baru tahu. Cucu tanya tahu Toki mu mana lagi maghrib buta masjid lah tempat dia. Biar gitu kok bini kita jawab. Ni anak tanya ayah mak ni, ayah mak mana pula? Mak ayah ni. Mak jawab, ayahmu nu bawa getok ngai. Waktu garik-garik butanya ngai nengu rujai kan oleh seekor habuk, mayangnya tidak. Umur 78. La haula wala quwata illa billah. Boleh faham itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami contoh. Satu hari lagi cerita. Apa setengah kita berhenti insya-Allah. Tuan-tuan, Nabi balik satu hari di rumah. Tengok-tengok atas meja roti kering, tak ada makanan lain. Aisyah tak roti lah. Tepi dia Nabi Aisyah letak cuka. Tuan-tuan je makan roti dengan cuka. Cuka. Dah tak ada benda dah. Aisyah letak tu. Boleh balik Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ada hadis cerita. Bila Nabi tengok langsung tak masang, senyum Nabi SAW. Nabi makan, Nabi kata apa? Ni'mal idam al-khal. Tak ada lah makanan paling sedap kali, cuka dak kali. Nabi kata. Nampak apa makna? Cuka ada khasiat tu yang pertama. Yang kedua ulama kata nak jaga hati isteri. Ini akhlak Rasulullah. Tu. Nabi juga contoh sahabat yang baik. Contoh juga ni dipanggil uswah. Contoh sahabat baik. Nabi ni tuan-tuan dia ajar sahabat berkorban untuk sahabat. Sampai tahap isar. Apa makna isar? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, melebihkan orang walaupun dia tak boleh. Apa ya? Zaman kita banyak hilang dah perangai ni, masuk perangai baru, ananiyah, penting diri sendiri. Asal aku lepas sudah. Malang anak buah saya ada kedai makan tuan-tuan sekalian, seorang pekerja saya langgar lembu. Anak langgar lembu. Maknanya tuan-tuan, bila nasihat tuan lembu jaga, dia kata muak kena jaga. Lembu kan ada otak lah, ibarat kita pula. Maknanya langsung nak jaga. Orang kampung ngadu habis, pisang aku asal tanah hilang, bahan di lembu. Jumpa tuan tolong jaga, dia kata mu nak asal nak tanah pisang tak pasal bagus lah. Tak salah kok lembu je, tak salah. Mana tuan-tuan, asal dia lepas sudah. Ni perangai bukan, ni bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam satu peperangan Khandaq, perang Khandaq pula. Jang ke berapa dah ni? Sikit. Lebih sikit tu minta maaf. Saya pun kerja juga ni, sikit. Perang Khandaq tuan-tuan. Kan kena gali lokang, betul tak? Gali lokang. Nabi turun sekali lah. Musim panas ketik tuan-tuan. Turun naik gali lokang. Jabir bin Abdullah tengok baju Nabi terselok, rupanya nampak diikat tali dengan batu. Rupa Nabi tengah tahan lapar. Sampai begitu Nabi tahan lapar. Tali dengan batu. Kita tali pinggang tak muat, banyak ni makan. Tuan-tuan sekalian, Nabi ikat dengan batu tali. Jabir balik rumah, beritahu pada isteri, awak tolong masak, Nabi lapar. Isteri Jabir kata, wahai suamiku, kita ada kambing kecil seekor. Kalau panggil belaka tentera Islam tak cukup, khabar ke Rasulullah mari sikit dah. Ni ajak sebahagian sudah, jangan ajak belaka. Tuan-tuan, ni bukan perangai Nabi. Faham? Tu perangai kita. Faham? AJK masjid kata ada kambing sikit. Dia kata, shh.
Jangan kabur korang. Ya asal diri makan orang jangan. Itu perangai kita. Rasulullah tidak. Rasulullah beritahu pada Jabir, mana boleh. Kalau musiak aku lapar, tu orang lain lapar kau. Ni perangai Rasulullah. Dia kata tak apa, ajak berlaku. Rasulullah ajak berlaku. Jabir kata alah padang dah. Tak cukup dah rumah dah. Akhir sekali mari berlaku, Nabi kata jangan bimbang. Mu Jabir duduk diam, biar aku bagi. Nabi pun bagi. Pas seorang. Apa makna? Kenyang dah berlaku tuan-tuan. Tak tertinggal walau seorang. Nabi makan last sekali. Buka periuk dah habis tangan. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebalik itu kata ulama, memang sifat bila makan bagi barakah. Barakah apa makna? Ziyadatul khair, Allah tambah kebaikan. Ni doa asal dia kenyang sudah. Orang lain pandang mu, jangan. Ini bukan sifat Rasulullah. Ni yang perlu kita ingat, perlu kita kenang ni. Bila sambut Maulidur Rasul, kenang akhlak-akhlak Nabi untuk kita ingat semula hak mana kita lupa. Lama kita tuan-tuan terlalu banyak perangai ananiyah ataupun dipanggil bahasa orang putih jiwa ikan, selfish. Penting diri sendiri. Rumah mak saudara saya di Kuala Berang tuan-tuan, dia orang susah. Dia dapat rumah murah. Faham? Saya tanya dia, tepi rumah mak cik rumah siapa? Mangga Peson Numbuk. Tak ada orang ke? Dia kata ada orang tapi tak duduk sini. Rumah murah kan? Rumah murah. Rumah sebelah dia tu kosong, tapi tutup dengan mangga. Saya kata dah rumah siapa? Rumah tuang dia lah. Tahu dah siapa tuang dia. Tuang dia tak ada sini. Mak saudara saya kata tak ada sini. Tuang dia duduk kat lain. Tuang dia kontraktor. Nampak tak tuan-tuan? Rumah murah, kontraktor bahan juga. Ni contoh, jangan marah. Ni nasihat. Mau piti banyak buat rumah sendiri lah. Dah memang ada rumah sendiri dah. Ejah kau ke mana boleh juga. Jangan. Tuan-tuan, ramai lagi orang susah. Ini contoh nak beritahu. Dibuang akhir zaman, tercabut sifat kasih ke saudara. Yang ada sifat ananiyah, keakuan. Itu contoh. Nabi beli, Nabi contoh penjual, Nabi contoh rakyat, Nabi contoh pemimpin, Nabi contoh segala bab, Nabi contoh. Ada pun nak cerita detail, kuliah akan datang pula insya-Allah. Malam ni minta maaf dah. Jadi tuan-tuan akan datang tu bila? InsyaAllah dalam 2023 kita jumpa dah. Jadi tuan-tuan sekalian, insyaAllah yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Mudah-mudahan sekadar yang sempat saya sampaikan ini dapatlah ambil mana yang baik itu. Yang paling penting itu al-ittiba', sunnah, ikut Nabi. Apa yang Nabi ajar kita ikut, itulah sunnah paling besar yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, yang kurang itu lemah dan kurang tuan-tuan, diri saya dan kejahilan saya, walaupun kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, terima kasih atas jemputan. Di luar sana tuan-tuan, setiap kuliah saya akan bawa sahabat kita jualan untuk hasil sebahagiannya masuk ke pusat pengajian saya, Baitur Rahman Center. Setiap kuliah saya, tuan-tuan boleh tengoklah di luar sana. Jualan yang pertama, CD saya, CD zikir. CD ni sebahagian hasil masuk Baitur Rahman. CD kenapa Ustaz? Zikir. Dalam tu zikir hadis Nabi, selawat, doa yang kita olah balik jadi lagu baru. Jadilah album tu benar. Album saya dalam tu ada selawat, salatullah salamullah, ada tu. Ada juga sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Orang berakhir sangatnya hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nyanyi perabi Ustaz, beli CD dah. Dua insya-Allah. Yang kedua, CD kedua ini Danakhah Baitur Rahman, Juzu Amma, 37 track. Juzu Amma bacaan saya. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar. Cuma masalah di sini, dari syarikat percetakan hilang 8 surah, hilang. Tak ada. 37 tak ada 8 lah, lebih kurang. Maka saya fikir nak buat nak ambil balik duit tu masuk ke tabung Baitur Rahman.
kita lelong. Juzuk amma malam ni lelong. Asal 20 ya. Hak lain ada lagi, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang. Yang lain-lain tu minyak wangi kasturi boleh buat pergi surah, perfume boleh buat pergi kerja, minyak wangi lah kereta pun ada, muslimat freshener pun ada, macam-macam boleh dapatkan di luar. Yang paling akhir koko, kopi dan juga jus durian Belanda, dapatkan di luar insya-Allah. Terima kasih. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Wabillahi al-hidayah wa taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Ya Allah Tuhan kami, manfaatkan ilmu yang kami belajar, tambahlah ilmu yang bermanfaat, warzuqna fahman wasi'a, rezekikan kami kefahaman yang luas. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi SAW. Ya Allah izinkan kami, beri petunjuk kamu, berilah taufikmu untuk kami mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami syafa'atul uzma, syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami, kedua ibu bapa kami. Ya Allah Tuhan kami, waghfir lana wa liwalidina warhamhum rabbuna sigara. Ampun dosa kedua ibu bapa kami dan pelihara mereka sebagaimana mereka memelihara kami. Ya Allah, sebagaimana janji Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam akan sampai pahalanya secara automatik kepada kedua ibu bapanya. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah amal soleh kami malam ini, terimalah amal soleh kami pada malam ini, dan sampaikanlah pahalanya kepada kedua ibu bapa kami. Ya Allah, jika ada kedua ibu bapa kami yang telah pergi menghadap-Mu, ya Allah, ampunkan dosa mereka, luaskan kubur mereka, rahmatilah mereka, cucurilah rahmat-Mu ke atas mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.